Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Amin bin Rawi. Saya dari kelas DHI 4A. Nombor ID BMH 2107041. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haziq bin Muhammad Azizan. Nombor ID BMH 2107046 dan saya daripada kelas DHI 4A. Nama saya Muhammad Akid bin Muhammad Fazli. Nombor ID saya BMH 2107045. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Arif Fidos bin Muhammad Anwar dan nombor ID saya BMH 2107043. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afridin bin Muhammad Yusri. Bernombor ID BMH 2107056. Negara Malaysia amat terkenal dengan masyarakat yang berbilang kaum. Hubungan antara masyarakat yang berbilang kaum seperti kaum Melayu, Cina dan India ini telah lama terjalin dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu. Perayaan yang utama di Malaysia ialah Hari Raya Aidilfitri, Deepavali, Hari Raya Cina dan sebagainya. Salah satu perayaan yang dirayakan oleh masyarakat India di Malaysia ialah perayaan Deepavali. Deepavali merupakan gabungan perkataan Deepa yang membawa maksud cahaya dan Avali yang membawa maksud jalan. Oleh itu, Deepavali diibaratkan sebagai perjalanan menuju ke arah cahaya. Sungguh asing jika kita melihat Deepavali tanpa pelita kerana perayaan Deepavali sendiri mempunyai maksud pesta cahaya. Antara sebab mengapa perayaan ini diraikan dengan pelita yang dipasang adalah sebagai simbolik penganut Hindu yang melambangkan kejayaan, kebaikan mengatasi kejahatan. Berdasarkan legenda yang diceritakan kepada mereka mengenai Raja Narakasura dan Dewa Krishna. Menurut legenda, Raja Narakasura yang kejam dan selalu memeras rakyatnya telah dikalahkan dan dibunuh oleh Dewa Krishna. Sebelum mati, Raja Narakasura meminta semua manusia agar mereka merayai hari kemenangan itu sebagai peringatan kepada mereka yang baik tentang godaan hantu dan syaitan, dan merupakan peringatan kepada mereka yang lupa agar berbuat baik dan menjauhi daripada membuat kejahatan sesama manusia. Oleh disebabkan itu, pelita dipasang dan dinyalakan di rumah penganut Hindu bagi melambangkan kejayaan kebaikan mengatasi kejahatan yang dirayakan sebagai perayaan Deepavali. Dalam pada masa yang sama, pelita yang dipasang sedikit sebanyak turut memeriahkan lagi perayaan tersebut. Seterusnya, antara aktiviti yang sering dilakukan pada perayaan Deepavali ialah membuat kolam. Hiasan kolam ini merupakan lambang penyembahan Dewa Lakshmi, iaitu dewa kekayaan yang dipercayai hanya akan mengunjungi rumah mereka yang mempunyai hiasan kolam di pintu masuk rumah mereka. Tarikh perayaan Hari Deepavali ini ialah disambut pada hari ke-14 bulan Aipasi dalam kalender Tamil antara bulan Oktober dan November. Masyarakat di selatan India meraikannya selama 3 hari berturut-turut, manakala di sebelah utara negara itu mereka menyambut selama 5 hari berturut-turut. Di Malaysia, perayaan Deepavali disambut sehari saja, namun ia terpulang kepada individu untuk mengadakan rumah terbuka sebanyak mana hari yang mereka mahukan. Sekian, ini sahaja daripada saya. Baiklah, pada bahagian ini saya akan memberi penerangan mengenai pakaian tradisional kaum India ketika perayaan Deepavali menjelang tiba. Seperti yang kita tahu, setiap kaum di dunia pastinya mempunyai tradisi yang tersendiri. Dalam hal ini, kita boleh ambil contoh terdekat, iaitu kita sebagai kaum Melayu yang beragama Islam juga turut mempunyai pakaian tradisional tersendiri ketika perayaan menjelang tiba. Iaitu bagi lelaki, kebiasaannya mereka akan berbaju Melayu, manakala pihak perempuan akan berpakaian baju kurung dan lain-lain. Berkait rapat dengan perkara ini,
Kaum India mempunyai beberapa pakaian tradisional yang turut menjadi warna-warni dalam memeriahkan suasana perayaan mereka. Antara pakaian tradisional semasa perayaan Deepavali tiba ialah dhoti. Dhoti ini ialah perkataan yang berasal daripada perkataan Sanskrit dauta. Pakaian ini ditandakan sebagai pakaian tradisional oleh beberapa ahli politik India terkemuka di seluruh benua kecil India. Pada mulanya ia hanya dipakai dengan kurta. Dhoti juga dianggap sebagai pakaian memberi penghormatan dan maruah. Pakaian ini diwujudkan khas untuk kaum lelaki yang diperbuat daripada lembaran kain putih yang panjang. Namun begitu, pakaian ini terlihat sukar untuk dipakai tetapi hakikatnya adalah mudah kerana kain tersebut hanya perlu dililit pada bahagian pinggang dan diikat di celah peha dan kemudiannya perlu disangkutkan pada bahu. Selain itu, terdapat juga pakaian yang lain iaitu kurta. Pakaian jenis ini juga sering dipakai oleh masyarakat Melayu pada zaman kini. Begitu juga dengan masyarakat India. Walau bagaimanapun, sejarah mengenai asal-usul pemakaian jenis kurta tidak dapat ditentukan hingga sekarang kerana tiada sebarang perbahasan meluas mengenai pakaian ini berasal dari etnik yang mana dan tidak ada bukti sejarah untuk mengesan pakaian ini kembali ke akar umbinya. Namun begitu, reka bentuk pakaian ini tidak kurang sama dengan kurta yang selalu dipakai oleh masyarakat Melayu kerana ukuran labuh baju ini sehingga ke lutut kaki dan kebiasaannya tidak ketat. Sehubungan itu, terdapat juga satu jenis pakaian tradisional masyarakat India bagi kaum lelaki iaitu sherwani yang merupakan jaket atau mudah untuk dikatakan seperti kot dengan ukuran panjangnya sehingga ke paras lutut. Pakaian ini juga turut dicipta dengan mempunyai collar di leher dan terdapat juga yang tidak mempunyai collar. Pakaian jenis ini tercipta di satu benua kecil di India pada abad ke-19 iaitu zaman Mughal. Beralih kepada konteks yang lain iaitu pemakaian kaum perempuan ketika menjelang perayaan Deepavali, di antaranya ialah sari. Nama bagi pakaian ini sudah tidak asing lagi didengari dan dilihat oleh semua masyarakat tidak kira bangsa dan agama kerana pakaian ini merupakan pakaian tradisi yang popular di kalangan masyarakat India. Asal usul sari adalah pada zaman Tamadun Indus yang berkembang pada sekitar 2800 hingga 1800 Masihi yang berasal dari sekitar bahagian barat laut benua kecil India. Penciptaan sari ini bermula dengan penanaman kapas diikuti dengan tenunan kapas yang menjadi besar ketika zaman tersebut dan telah diinovasikan sehingga menjadi baju yang cantik. Sehelai kain sari kebiasaannya berukuran 45 hingga 9 meter panjang dan 1 meter lebar dan cara pemakaiannya adalah dengan satu belah penghujungnya dibalut di bahagian pinggang tubuh badan seperti skirt manakala penghujungnya bertentangan diletak di atas bahu. Baju ini boleh dipakai di atas petticoat atau skirt yang panjang bersama korset ataupun coli. Di samping itu terdapat juga pakaian yang diberi nama salwar kamis atau lebih dikenali sebagai Punjabi suit yang terdiri daripada seluar berlipat iaitu salwar dan baju tunik aras lutut yang dipanggil kamis. Sementara itu, bahagian pinggang dan buku lali kebiasaannya dipakai ketat tetapi terdapat juga jenis rekaan lain yang lebih longgar daripada itu. Sebagai contoh, seluar haram elastik, culottes ataupun seluar Sahara yang labuh. Baju ini adalah berasal daripada orang Mughal yang merupakan pemerintah Islam India. Pada asalnya adalah pakaian tradisional wilayah Punjab. Salwar kamis secara beransur-ansur menjadi popular di kalangan wanita di seluruh dunia. Sejak tahun 1980-an dan seterusnya, salwar kamis telah diterima pakai sebagai pakaian seragam untuk kanak-kanak perempuan berumur antara 12 hingga 16 tahun di sekolah kerajaan India. Sebelum Perang Dunia Kedua, terdapat beberapa wanita India yang tinggal di Singapura. Masyarakat India kemudiannya terdiri terutamanya lelaki bujang yang datang sebagai buruh atau ahli perniagaan. Hanya selepas perang, lebih ramai wanita India datang ke Singapura untuk menyertai suami atau keluarga mereka. Wanita dari wilayah Punjab adalah sebahagian daripada gelombang migran wanita India selepas perang ini dan merekalah yang memperkenalkan amalan memakai salwar kamis kepada masyarakat India di Singapura. Sekaligus, pakaian ini terus popular ke serata dunia.
Antara perkara yang ditunggu oleh kaum India pada hari perayaan Deepavali adalah makanannya sendiri. Ini kerana terdapat pelbagai makanan yang mempunyai rasa yang berbeza. Contohnya ladu, yang mana ladu adalah merupakan pemanis mulut yang paling penting pada hari Deepavali. Sekiranya ladu ini tidak ada, maka tidak lengkaplah perayaan Deepavali seseorang kaum India. Ladu mempunyai rasa yang manis dan mampu memberi rasa semanis air gula kepada deria rasa. Seterusnya, kita beralih kepada kuih Nei Urundai, yang juga kuih yang manis dan mudah rapuh apabila dipegang. Kuih ini juga adalah pemuka selera klasik untuk kaum India yang tidak siapa akan sanggup untuk menolak. Selain itu, kuih kecil yang berwarna kuning cerah dan bentuknya seperti pretzel yang bernama jalebi. Jalebi diperbuat daripada adunan tepung kosong dan direndam dalam air gula saffron untuk mendapatkan lapisan luar kuih yang bergula. Seterusnya, payasam yang merupakan puding enak yang berasaskan susu dan diperbuat daripada gandum hancur dan juga bercampurkan susu dan gula. Payasam juga mempunyai rasa buahan, kismis, saffron, kacang gajus, pistachio dan buah badam yang mana dihidangkan pada waktu malam sebagai pencuci mulut. Akhir sekali, lain tak bukan makanan yang digemari oleh kaum India dan juga bukan kaum India sendiri, yang mana namanya muruku. Makanan ringan ini boleh dijumpai hampir di setiap rumah penganut agama Hindu semasa perayaan Deepavali. Muruku diperbuat daripada campuran lentil hitam, tepung beras dan perasa seperti cili yang boleh memberikan rasanya unik apabila berada di dalam mulut kita sendiri. Seperti mana yang kita tahu, hari Deepavali telah berlangsung pada minggu lepas. Selain upacara keagamaan dan rumah terbuka, perayaan tersebut dimeriahkan lagi dengan pertunjukan bunga api dan persembahan tarian tradisional kaum India. Mengenai tarian tradisional, pernahkah anda menyaksikan persembahan tarian semasa di Menara Gading atau menghadiri pesta kebudayaan? Oleh itu, kami akan mengupas lebih lanjut tentang tarian tradisional kaum India. Terdapat beberapa tarian yang sentiasa dipersembahkan oleh kaum India ketika tibanya hari Deepavali. Yang pertama adalah tarian Bharatanatyam. Ia merupakan salah satu tarian klasik yang popular di kalangan kaum India di Malaysia. Tarian ini berasal dari wilayah Tamil Nadu di bahagian selatan India. Tarian ini juga mengambil masa bertahun-tahun untuk dikuasai kerana terdapat pelbagai gerakan seperti tangan, kaki dan mata yang harus dipelajari untuk mempersembahkan tarian warisan lama yang dihormati ini secara lengkap dan penuh dengan kegemilangan. Tarian Bharatanatyam dipersembahkan secara solo oleh seorang penari wanita. Tarian yang kedua adalah tarian Odissi, juga dikenali sebagai Odissi. Adalah satu daripada 8 bentuk tarian India klasik yang berasal dari negeri Odisha di timur India. Menurut bukti arkeologi, Odissi wujud sekitar 2000 tahun dahulu sebagai tarian sekular. Tidak seperti Bharatana, Odissi mempunyai peringkat yang berbeza dalam persembahan, memberi keutamaan kepada tribangi, pergerakan bebas pada dada dan pelvis, dan cakaian, iaitu kuda asal luruh yang melambangkan Tuhan Jagannatha. Yang ketiga, tarian Kathakali. Ia merupakan salah satu tarian klasik kaum India yang berasal dari Kerala, iaitu di India Selatan. Persembahan tarian ini merupakan gaya tarian yang paling rumit dan dilakukan dalam gaya bermain gitar. Perbezaan tarian Kathakali ini dengan tarian-tarian klasik India yang lain adalah para penari Kathakali menggunakan hiasan wajah serta kostum semasa persembahan tarian tersebut. Hiasan wajah-wajah penari dapat dibezakan sebagai sattvic, iaitu rupa dewa, rajasi, rupa kesatria, dan tamasi, rupa syaitan. Yang keempat adalah gaya tarian klasik yang berasal dari India Utara, iaitu tarian Kathak. Tarian ini adalah bersifat naratif dan dicirikan dengan gerakan kaki yang pantas dan berputar. Manakala gaya tarian ini berasal daripada beberapa pengaruh pada zaman dahulu seperti pengaruh mitologi Kathak, tarian kuil dan pergerakan bakti. Seterusnya adalah tarian Mohiniyattam, atau nama lain bagi tarian ini adalah Mohini Attam, menceritakan tentang Bhasmasura, iaitu syaitan jahat yang digelarkan oleh orang Hindu yang mendapat anugerah daripada Tuhan bahawa dia tidak boleh dibunuh oleh lelaki maupun wanita.
Dewa Wisnu pula menjelma sebagai wanita cantik bernama Mohini lalu menari, menggoda dan membunuh Basmasura yang bertukar menjadi abu kerana memegang kepala sendiri dengan tangan. Akhir sekali, tarian Kuchipudi adalah tarian kelas India. Ia merupakan tarian popular di seluruh India Selatan. Nama Kuchipudi diambil dari nama sebuah kampung di Divi, Taluka terletak di daerah Krishna yang bersepadan dengan Teluk Bengala. Keunikan dalam tarian Kuchipudi ialah aksi tarangam di mana penari melakukan gerak-geri tarian sambil berdiri di atas talam lembaga. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Antara alat muzik yang digunakan ketika Hari Raya Deepavali, yang pertama ialah sitar. Sitar merupakan alat muzik yang berasal dari Asia Selatan. Sitar juga merupakan alat muzik yang sering digunakan di dalam seni muzik klasik Hindustan ketika zaman pertengahan. Sitar juga menggunakan dawai atau tali yang di mana ianya menggunakan dawai halus bersama dengan dawai biasa, dan ruang resonansinya menggunakan gourd, iaitu buah-buahan yang telah dikeringkan dan mempunyai rongga, yang mana ianya boleh menyebabkan bunyi yang unik terhasil. Yang kedua, alat muzik Saraswati Veena. Alat muzik ini merupakan alat muzik yang diklasifikasikan dalam alat muzik bertali India. Nama Saraswati Veena diambil sebagai nama Tuhan Saraswati yang mana penduduk India menggambarkan Tuhan Saraswati sedang bermain alat muzik ini. Selain itu, terdapat juga dua nama alat muzik Veena, iaitu Vichitra Veena dan Rudra Veena, yang mana kedua-dua alat muzik ini dimainkan dalam persembahan klasik Hindu. Walau bagaimanapun, hanya Saraswati Veena saja yang digunakan di dalam persembahan muzik Karnataka di India. Alat muzik yang terakhir ialah alat muzik Chenda. Alat muzik Chenda ini merupakan alat perkusi yang berbentuk silinder yang juga dipanggil chende. Alat muzik ini juga sering digunakan di dalam aktiviti kesenian dan keagamaan. Alat muzik ini juga ianya diiringi oleh alat muzik lain seperti katali dan kodiatam dalam bentuk tarian, dan kadang-kadang ia juga menjadi alat muzik dalam aktiviti pemujaan di negeri Kerala. Alat muzik ini ianya digantung pada pemain gendang supaya ia tergantung tegak dengan bahagian atas gendang yang dibaloti kulit itu berada di tengah dada baik orang yang memukul gendang. Pemain menggunakan dua kayu pemukul untuk memukul bahagian gendang. Selain itu juga chenda mempunyai tiga jenis chenda, iaitu Urutu Chenda, iaitu untuk bermain pelbagai variasi, Viku Chenda untuk memainkan irama asas, dan Achan Chenda. Mengapa kami memilih perayaan Deepavali ini ialah kerana perayaan Deepavali ini merupakan suatu perayaan yang unik kerana ianya mempunyai pelbagai tradisi, adat, alat muzik, pakaian dan minuman dan makanan. Sekaligus ianya boleh membuatkan semua rakyat di Malaysia mempelajari tentang perayaan ini. Kerana kita seringkali dibiasakan di Malaysia ini dengan perayaan Tahun Baru Cina, Hari Aidilfitri, Hari Adha. Kadang sampai kita lupa yang kita mempunyai satu perayaan, iaitu Deepavali. Untuk itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah mempelajari perayaan Deepavali ini supaya kita lebih fikiran terbuka. Kita dapat menerima perayaan Deepavali ini, sekaligus kita dapat menghormati orang-orang India, Hindu yang ingin meraihkan perayaan Deepavali ini. Kesannya kepada negara dapat menstabilkan keamanan negara ini, sekaligus dapat menjadikan Malaysia sebuah keluarga yang kekal aman dan harmoni, walaupun kita mempunyai berbagai kaum, bangsa dan agama. Sekian dari kami, terima kasih.